Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada kita semua. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita sihat-sihat selalu. Amin, amin insyaAllah. Okey, pada pagi hari ini saya nak explain sikitlah sebab tadi malam ada yang bertanya, ada beberapa rakan kita daripada kelas research method yang bertanya how to arrange, macam mana kita nak susun idea kita. Okay, baik itu di dalam introduction maupun di dalam literature review. So saya rasa kita semua perlu tahulah. Jadi saya berinisiatif untuk membuat video ini sehingga sedikit sebanyak kita fahamlah. Okay. Namun sebelum itu, sebelum saya explain macam mana kita nak bedah one by one, macam mana nak arrange the idea, so saya nak ingatkan bagi sesiapa yang ada masa, bolehlah tengok-tengok jurnal ini. Okay, nama jurnal dia adalah Educational Studies in Mathematics. Okay, di sini banyak top artikel yang boleh kita tengok, yang boleh kita lihat dekat sini. So kita boleh belajar. Ambil je satu artikel, cuba tengok macam mana diorang, macam mana author arrange the idea, macam mana the author susun dia punya ayat. Okay, boleh tengok-tengok. Okay. Dan contoh yang saya akan explain berikut ini pun saya akan ambil daripada this journal. Kita tengok satu-satu. Okay, sekarang kita tengok. Ambil satu contoh. Okay, this one. Kita tengok pada title dia, Mathematical Modeling of Technology Related Real World Problem. Okay, for secondary school level mathematics. Okay. Daripada title ini, okay, kita nampak the main point dia. Apa? Satu, mathematical modeling. Ini adalah the main idea dia. Okay. Kemudian dia akan relate to teknologi. Okay. Dia nanti ada dalam tu komponen teknologi dengan mathematical modeling. So dah dapat kan? Dah dapat big picture apa yang akan dia ceritakan in body of artikel ini. Okay. Sekarang kita tengok secara spesifik kepada introduction. Yang abstract kita hold dulu ya. Okay, introduction. Ingat tadi topik kita adalah modeling. So macam mana dia arrange the idea. Pertama, tengok daripada sini. Satu sentence. Okay. Dia talking about STEM. Kat sini. STEM. Boleh baca semua. STEM. Okay. Yang big general sikit STEM. Kemudian dia spesifik pergi kepada matematik. Agak-agak kenapa? Sebab mungkin matematik ini a bit narrow bila kita comparekan dengan STEM. So dia ceritakanlah. Okay, mathematics is considered. Ceritakan. Kemudian di dalam matematik, the author cuba memperkenalkan real world situation. Macam mana dia take advantage of the real world situation in mathematics. Kemudian daripada situ kita bedah lagi sampai kat mana ni? Sampai kat sini. Apa sebetulnya yang dia ceritakan? Okay. Tengok kat sini. Meskipun real world problem itu boleh kita settlekan, boleh diselesaikan dengan matematik, dia pergi kepada student. Many students do not always see necessity, application or relevance. Okay. Dia termasuk student lah. Okay, kat sini student. Meaning that a bit narrow dibandingkan dengan matematik. Dia pergi kepada student. Kemudian, therefore dia macam buat concluding sikit lah. Okay. Student, sampai dekat sini. Okay. Dia masukkan student yang mana student tu low motivation. Dia masukkan spesifik kepada secondary school. Kemudian dia cuba memperkenalkan another concern
for mathematics education. Dia cuba bagi contrasting view. Kenapa real world problem ini penting? Okay. Dia nak kontraskan dengan traditional learning method. Okay. Kenapa? Inadequacy of traditional learning method to capture student real world problem. Okay. So cuba kita tengok lagi. Daripada first paragraph ini, apa yang boleh kita belajar? Okay, satu kita tengok dekat sini. Ada rujukan. Okay. Di sini ada rujukan. Okay. Di sini ada rujukan. Even dia buat conclusion, ada rujukan. This one ada rujukan. So conclusion kita, bolehkah every single sentence kita ada rujukan? Boleh. Okay. Kemudian, apa lagi yang boleh kita belajar daripada this one? Cara kita bercerita, cara kita explain. Dari yang general, narrow sikit, narrow a bit sikit, narrow sikit, narrow sikit. Kalau kita tengok dekat sini, adakah dia sudah mention tentang modeling? Tak lagi. Topik kita adalah modeling. So boleh kita tengok. Kita tengok. This reason. Okay. Kita tengok daripada sini sampai mana dia punya titik. Sini. Okay. Kita tengok. Di sini dia perkenalkan macam the important of the authentic problem. Authentic problem refer kepada real world problem. Okay. Ataupun applied problem solving. Siapa yang menyatakan kepentingan ini? Ada mathematics educators, policy makers, kemudian pelbagai scholar lah yang menyatakan authentic problem penting. Okay. So ada rujukan? Ada. Ada beberapa orang yang mengatakan, ada OECD, ada other scholar. Okay. Ada this one. Kemudian dia memperkenalkan research dia. In this study atau in the present research, we focus on mathematical modeling. Baru dia introduce the modeling. Okay. Kenapa dia introduce modeling? Modeling is sebagai one of the applied problem solving ataupun authentic problem ataupun real world problem yang kita bincangkan tadi. Okay. Requires real world context. Cuba kita tengok dekat sini. Lagi dekat sini. Ada rujukan? Ada. For moving mathematics to application. Dia cuba nak highlightkan kenapa modeling ini penting. Okay. So banyak yang gunakan sekarang. Kemudian kat sini, dia cuba nak perkenalkan sikit, nak bagi overview kepada reader. Apa sebetulnya modeling itu? Apakah modeling itu betul-betul sama dengan authentic problem atau mungkin ada some definition yang modeling ini boleh capture more than authentic problem. Kita tengok dia bagi sikit overview kepada reader. Okay. Ini adalah modeling dekat sini. Dia cakap the process of building, the process of creating mathematical model. Okay. For solving real world problem. Siapa yang cakap? Ada beberapa author ni. Okay. Researcher. Okay. Researcher. Ingat saya nampak juga ada beberapa rakan kita yang buat researcher, scholar, tapi dia tak ada rujukan. Kalau researcher kat sini, minat banyak researcher kan. So bagilah rujukan, ada beberapa orang. Okay. Researcher has recently, okay. Dekat sini. Dia cuba nak comparekan modeling ini
is bit better dibandingkan dengan traditional problem solving. Okay, kan? Okay, dia cakap lagi specifically. Okay, researcher. Okay, ingat nanti di sini ada contoh. Okay, argue penggunaan modeling can advance. Okay, ini dia tunjukkan kepentingan daripada modeling itu. Kenapa kita dah introduce modeling? So kita nak jual lah modeling ini. Kenapa modeling ini penting? Right? Exposing student sampai dekat sini. Kalau kita integratekan modeling ini kepada student ataupun dengan authentic problem ini, so apa yang kita dapat? So boleh to improve understanding of real problem from a mathematical perspective. Dia cuba nak highlightkan apa the benefit daripada modeling ini. Okay. Penggunaan this problem in school valuable. Okay, not adjust. Boleh tambahkan lagi, jual lagi, apa lagi. Okay. Furthermore, the ability to understand why important STEM, fee accessible student. Okay, so dia try to relate macam mana sebetulnya modeling ini relate to STEM. Sebab STEM ni talking about the real world problem. So STEM ini, so modeling ini adalah sebagai salah satu cara to mewujudkan okay, STEM tersebut. Sekarang kita tengok lagi apa yang boleh kita belajar dekat sini. Okay, daripada dua paragraf ni apa yang boleh kita belajar? Kita tengok the first study paragraph. Second paragraph. Okay, so every single paragraph dia mengandungi different information. Tak ada yang repetitif. Sehingga bila kita baca, kita dapat rich information. Dia tak ada yang repetitif. Ini sentence pertama. Sentence kedua, different information. Sentence ketiga, lagi different information. So point dia, bila kita nak deliver the idea kita, pertama kita perlu daripada general to specific. Kemudian bolehkah kita menggunakan this reference every single sentence? Boleh, as long as related. Okay, itu satu. Kemudian bila kita nak sampaikan idea kita, jangan ada yang repetitif. Bagi setiap sentence tu ada new information. Ada new information yang perlu kita deliver. Sama juga information yang ada pada the first paragraph should be different with the next one. Itu yang kita nak cuba sampaikan. Boleh faham? Okay. Kedua, kita nak tengok macam mana pula nak buat gap. Okay, gap dekat sini saya ada artikel, dia macam cantik lah, dia easy to understand. Yang macam kita tengok hari tu contoh dekat sini ya. Current literature proof. Sebetulnya sama juga. Okay. Di sini dia tunjukkan bahawa dah berapa banyak orang yang buat literature in the same topic yang kita punya. Sampai dekat sini. Sampai sini. Ada beberapa ni. Okay. Kemudian dia bagi contoh lah. Ambil satu contoh. Tapi kita cuba tengok dekat sini dulu. Okay. Dia tengok ya. Dia start daripada sini. Start daripada sini. Sampai sini. Kita tengok one by one. Okay. For previous review. Dia dah identify dah. Dia cari mungkin paper. Yang ada berapa paper yang mengkaji buat systematic review yang sama pada topik yang sama yang ia buat. So dia dapat ada 4. Boleh nak tulis macam ini, boleh pun nak compilekan macam ini dulu dalam satu bracket, baru bagi contoh, is okay. Okay. So kita tengok contoh dekat sini, dia dapatkan 4. Okay. Kemudian dia bagi contoh nilai ini pada tahun 2013 dia dah buat dah. Okay. Sampai kat sini.
But was not specific to mathematics education. Dia argue lah sikit. Lain ni memang dah buat, tetapi dia tak specific to mathematics education. Okay, dia tambah lagi reason. Moreover, okay, tambah lagi sampai di mana ni? Okay, sampai kat sini. In the 7 years since its publication, dia mungkin argue. Dia dah lama kan, so dia nak argue the new one. Mungkin dah banyak artikel-artikel yang dah publish dalam eye tracking technology. So sebab ini mungkin dia argue sebab masa juga. Okay. Kemudian dia tengok lagi, the other 3 studies only cover specific aspect in mathematics and thus lack comprehensiveness. Okay. Lagi yang 3 paper. Tadi ada 4 paper kan. Ni sebagai contoh dah kat sini. 1. Okay. 2. Okay. So latest, macam mana kita nak tambahkan lagi? Kita kena pandai-pandai jugalah tengok apa ayat-ayat sesuai. Most recently, ada yang latest. Most recently, ada yang terbaru this one. Okay. Ni bagilah ini. Okay. Sehingga the final statement, dia menyatakan a systematic comprehensive review on the use eye tracking in the mathematics education literature do not exist yet. Okay. Mungkin daripada yang dia pelbagai terdapat tadi tu, dia nyatakanlah apa the gap. Di mana penggunaan the eye tracking in math education tak ada lagi, tak wujud lagi. Sama juga dengan yang tadi ni. Cara dia sama juga. Okay. However, boleh nak buat macam ni, nak sampaikan macam ini. Okay, boleh. 1. Okay, saya rasa insyaAllah boleh faham ya. Ini bagian introduction dan literature review. Dan the gap, how to fill the gap. Okay. Kalau dekat sini dia memang nyatakan secara jelas the current paper seek to fill this gap. Dia memang nyatakan, dia dah nampak gap ni tak ada, so dia betul-betul nyatakan. Okay, so saya rasa dah nampak ya. Ada beberapa poin yang perlu kita belajar dekat sini. Okay, sekarang kita pergi kepada macam mana pula kita nak explain literature review. Okay. Cuba kita tengok dekat sini. Ada yang menggunakan theoretical framework, ada yang menggunakan literature review. So apa sebetulnya poin ni dekat sini? Dia adalah nak menjelaskan the konsep. Apa sebetulnya konsep? So saya bagi beberapa cara lah how to jelaskan konsep. Sebagai contoh, kalaulah kita nak kaji tadi tentang modeling, apa modeling tadi dekat sini. So konsep apa yang perlu kita explain? Modeling. So saya pindahkan kepada ada artikel sebab ini macam bit easy for us to understand macam mana dia orang idea. Okay, idea macam mana dia orang arrange the idea. Okay, sekarang considering mathematical creative self-efficacy. So kita nampak dekat sini dah. Ini adalah the main point ini. 1. Problem forcing. 2. Okay, mathematical creativity. Alright. So kita ambil satu contoh dulu yang dia nak explain. Creative self-efficacy. Kita ambil satu contoh. Ini dia. Ini dia. Creative self-efficacy. Kita baca dekat sini ya, sampai di sini. Kita tengok one by one. The concept of creative self-efficacy extension. Dia nak explain sikit. Boleh kita start daripada kita nak explain sebetulnya the main root self-efficacy itu, the main root of our construct tu daripada mana? Boleh. Okay. Kat sini di-explainkan sebetulnya self-efficacy ini adalah sebagai extension of Bandura. Okay. So daripada Bandura ni kemudian lahirlah the konsep creative self-efficacy. Okay. Kemudian self-efficacy baru dia definekan kat sini. Self-efficacy. Boleh. Okay. Cuba tengok juga lagi ya. Ada rujukan, ada rujukan, ada rujukan, ada rujukan.
Tak masalah. Criteria efficacy sampai dekat sini di-explain. Kemudian apa yang dia nak explain lagi? Scholar has demonstrated efficacy. Dia cuba nak highlightkan dekat sini set efficacy ini dengan creative ability, okay, adalah penting. Okay, dia ada close relationship. Maksudnya tu set efficacy, creative set efficacy dan creativity tu ada. Tapi apa main point yang kita dapat dekat sini? This information tak sama dengan information. Ada new information yang kita dapat di sini. Okay. So dia ceritakan lagi. Generating novel ideas require both creative. Kat sini. This still related. Okay. In the present study, we define mathematical creative efficacy as. So ni nanti jangan lupa. Bilalah kita bagi banyak pelbagai definition, jangan kita lupa in our context, in our research, how we define our concept. Ni perlu. Sebab every single author, dia punya cara dia masing-masing untuk mendefinisikan sesuatu. Okay, boleh faham sampai sini ya? Okay. So ni sebetulnya sama juga dia cara menulis dia. Okay. Meaning that dia menulis, dia bagi new information. Okay. New information. Kemudian kena di mana pun kita tempat menulis, baik itu di introduction maupun baik itu di dalam LR, literature review, dia kena general to specific. Kita ceritakanlah idea-idea tadi tu. Sama juga. So apa yang boleh kita belajar? Kita ada contrasting view. Dia tadi cakap dah, creativity efficacy, individual knowledge, individual belief. Okay. Itu kepercayaan kita terhadap creativity kita, to generate the idea kita. Itu disebut dengan self efficacy, creative self efficacy. Sekarang dia cuba pula cerita all student have potential to generate the creative idea. Dia dekat sini. However, dia cuba nak bagi contrasting view. Time and effort to develop their creativity generally will not invested unless teacher provide. Okay. Dia masuk kepada perbincangan kepada student lah. Okay. Without these opportunities, okay, student. Okay, dia cuba nak ceritakan lagi. Student yang low, creative efficacy and loose to solve. Kan? Nampak kan dia ada dekat sini? Kemudian dia nak bagi contrasting view. Kalau tadi low, boleh juga macam ni. Student with higher creative efficacy, dia nak comparekan lah. Ada rujukan? Ada. Okay. Such student diteruskan. Ada reference? Ada juga. Okay. Such student, this one. Dia teruskan lagi. So, main point dia sama. Okay. Bila kita nak ceritakan something, dia kena general to specific. Okay. So, faham ya? Sampai sini. So, kalau dah dapat macam ini, so you nak tulis berapa banyak pun untuk bagian LR ni, tak masalah. As long as related. Ni ada lagi yang cantik ni sikit. Macam mana dia nak explain. Okay. Sekejap. Saya baca mana ya. Okay. Siapa yang boleh buat macam ini, baguslah. Cuba kita tengok. Dia nak explain. Okay. Kita tengok title dia first. Effective in mathematical problem posing. Okay. So apa yang kita boleh faham dekat sini, effective measure, effective concept. Contoh itu boleh attitude, boleh motivation, boleh kita bezakan dengan yang kognitif kan, ini affective. So affect in mathematical problem posing. So kita tengok dulu macam mana dia explain the concept, the definition affect ini. Kita tengok. Mana tadi? Okay, tengok dekat sini.
Dia buat subheading dia research on affect in mathematics education. Okay. Sebab saya sebelum ni dah tahu affect ini dia mempunyai perjalanan yang panjang. Meaning that banyak orang yang define how to define macam mana nak conceptualize-kan affective dimension ini. So dicerita dekat sini. Affect is a construct which is not well conceptualized in field mathematics education. Siapa yang cakap ada kat sini? Apa yang boleh kita belajar? Dia tak direct mention what is affect. Dia cuba nak bagi dulu sebetulnya affect ini dia mempunyai the long history, kan? Mathematics education. So kita boleh buat macam ni? Boleh. Macam mana kita nak tengok? Cuba tengok beberapa artikel, comparekan beberapa artikel. Apakah konsep yang kita pilih? Apakah construct ataupun variable kita tu? Apakah variable yang kita pilih itu tu dia mempunyai pelbagai definition? So boleh kita buat macam ini. Okay. So there are number perspective, meaning that banyak idea. Okay, there are many perspective on affect that suggest distinction between different type affects. Okay. Itu. In the past several decades, okay, most researcher, okay, have studied affect in contrast on individual cognition. So ada yang mengkaji affective dimension ini oleh this one, this scholar, dia cakap individual cognition. This distinction can be seen. Kemudian ada lagi another researcher yang mengatakan affect ini berbeza pula. Okay. Khususnya di dalam pendidikan matematik, okay, focus and cognition, siapa yang cakap? Dia cakap. And far less on affect. Okay. Diceritakan sampai sini. Kemudian dia extend lagi. Dia extend. Goldin ni dia cerita a bit besar sikit. Dia bezakan local and global affect. Dia mungkin dah dapat satu idea, mungkin Goldin ni dia buat something yang baru, dia bezakan lagi. Affect tu berkembang. Okay. So dia explain dekat sikit sampai di sini. Sampai sini. Idea daripada global affective dengan local affective. So recently ada pula another researcher. Okay. Another researcher. They introduce lagi the new concept, the new definition of affective dimension. Kat sini. Dia masukkan pula emotion dekat sini. Okay. Masukkan dekat emotion dekat sini. Ni sampai sini. So nampak tak the apa? Cara dia orang menulis. Kan? Nanti saya akan concludekan baru faham nanti tu. Okay, diceritakan lagi dekat sini. Okay. Ceritakan. Kemudian sebab dia ceritakan tadi ada something emotion. Okay, emotion ini can be part of the affective. Ni menurut di scholar lah ni. Okay, diceritakanlah kenapa masuknya emotion part tu. Okay, diceritakanlah, di explain a bit lah. Sebab emotion this one. Okay. Dia explain lah semua ni. Okay. Kita teruskan. Dia sama juga ni. Dia still talking about we fully acknowledge, okay, the complexity of the conceptualizing affect as a construct. Okay, meaning affect ni sebagai satu pemboleh ubah. Itu kan. Jadi banyak orang yang mendefinisikan. So sebetulnya apa yang nak cuba saya sampaikan kat sini? Okay. Sebab saya ada nampak beberapa daripada rakan-rakan kita, dia mengumpulkan beberapa definisi. Cara dia kumpulkan dapat pelbagai definisi terhadap satu konsep, terhadap satu pemboleh ubah is good. Tetapi cara nak tulis itu, cara nak deliver the idea. Okay. Di sini orang ni banyak. Affect is this one, ada menurut orang ini. Okay. According to this one, ada menurut orang ini. Kemudian ada lagi the new one menurut orang ini.
So dalam writing kita, cara kita nak tulis, although kita banyak dapatkan pelbagai definition ataupun konsep terhadap satu pun boleh ubah. So jangan kita tulis according to. According to Goldin, affect is blah blah blah. According to Goldin, affective is blah blah blah. Okay. According to Hanula, apa? Affective dimension is blah 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 blah. Tapi cara kita nak deliver the idea kita. Cuba tengok dekat sini. Boleh juga originally affect is a construct, mungkin affect is defined by this one. Kemudian macam mana ayat kita tu? Okay, nak explain. Okay. Atau mungkin ada idea yang sama. Contoh, Goldin ini mengatakan ada idea yang sama contoh dengan MacLeod ni. Contohlah ada idea yang sama. So kita boleh masukkan dalam bracket yang sama macam ini. So meaning that this author mempunyai idea yang sama. Okay. Macam inilah kita supaya bila kita membaca ini, kita dapat more information dekat sini. Bukan something yang repetitif. Bukan according to X, affect adalah. According to Y, affect adalah. According to Z, affect adalah. Okay. Macam ni kita nak explain. Tapi point dia sama juga dari yang besar. Kalau kita besar kalau dalam di sini ada definisi. So kita pergilah kepada something yang spesifik. Kita tengoklah affect ni lagi. Kita dah cantik dah. Kita dah dapat dah definition of affect ni. Kita dah ceritakan dengan cantik. So barulah kita tengok lagi macam mana the position affect ini dalam research. Okay. Dalam research. Tadi kita adalah in problem posing. So bolehlah kita ceritakan, kita relatekan macam mana affect ni dalam problem posing. Ceritakan. Okay. Kemudian sebelum itu ni problem posing. Okay. Mana tadi affect ya, kat sini. Ini diceritakan, dikaitkanlah dengan problem posing. Okay. So sama juga nanti. Namun sebelum kita buat kepada problem posing ni, boleh jugalah kita tengok what is general effect of affective dimension ini toward other learning outcome. Mungkin ada juga yang mengkaji affect ini dalam konteks pencapaian pelajar. So apa hubungan, ada tak hubungan ataupun boleh tak affective dimension ini mempengaruhi other learning outcome. So boleh highlightkan dekat sini. Highlightkan. Okay. Alright. Ini dah settle. Okay. Problem posing. Nanti boleh juga tengok-tengok dekat sini siapa nak belajar lagi. Ya, ni eye tracking sudah. This one sudah. Okay, satu lagi. Cara nak menulis yang ada yang saya nampak ada yang menyebutkan di dalam kajian literatur. Kajian ini disokong oleh bagi saya cuba remove the kata word this research is supported by. Sebab itu adalah cara menulis untuk discussion. Nanti bahagian discussion kita. Sama ada idea kita disupport atau tak disupport. Jadi kalau untuk yang literature review, tak payah buat kajian ini disupport oleh, tak disupport oleh, tak payah buat macam itu. Okay. Alright. Again, hari tu kita buat apa? Buat Prisma kan? Prisma. Siapa ya? Prisma. Cari dekat sini, method. Sama juga. Hari tu ada beberapa, sekejap saya cari dulu. Beberapa, mana assignment kita? Assignment kita.
New. Okay. Kita ambil satu lah dekat sini ya. Okay, sorry. Ini adalah assignment kita. Kita hari itu menggunakan the protocol of Prisma. Okay, so saya ajarkan sikit lah. So ada metodologi kita, protokol Prisma. Apa ada hari itu beberapa bahagian part kita dah tulis ya. So apa yang saya komen hari itu, tulis in detail. Okay, contoh kita ambil satu artikel dekat sini. Itu artikel yang macam mana diorang akan tulis the problem dia. Start daripada sini. Okay, method ini. Boleh tulis ini, method. Kita ambil satu contoh macam mana kita nak tuliskan, apa lagi idea kita nak tulis. Let's say pada point Prisma. Okay. Kita ceritakan dekat sini Prisma. According Prisma adalah this one. So macam mana nak dapatkan idea ni, Doktor? Okay. So cuba kita cari artikel yang sama dulu. Okay. Dia orang buat Prisma. Okay, tengok dekat sini. Mana Prisma? Sorry. Kita analisis. Sorry. Okay. Di sini ada term of Prisma. Okay. Kemudian di sini ada Prisma. Okay, so dapat. Bila kita nak tulis sesuatu itu, bagian method for example. So, kita tengok je bagian method. Kita kumpulkan beberapa artikel yang menggunakan method yang sama. Yang menggunakan Prisma yang sama. So, kita kumpulkan. So, kita tengok. Kita compare kan. Mana Prisma? Discussion. Dekat sini. Easy. Okay. Systematic review. Okay, kita tengok bahagian-bahagian yang sama. Method. Tengok pula method dia kat sini. Tengok pula method dia kat sini. So, apa yang dia explain dekat sini? Kita ambil contoh kat sini. Systematic literature review. Di study, ini sebagai informasi kita lah. Apa namanya tu? Nak tulis pun okey disebab dia macam buat research question dekat sini tapi apa yang kita nak explain Prisma tadi, kita ambil idea di Prisma tadi. Okey, kita baca dekat sini, ini adalah Prisma menurut orang ni, systematic review. Kita explain first. Satu, dapat kita idea systematic review. Kat sini tengok what is systematic review, ada tak contoh dia. So kita compare for any artikel. Kita ambil lagi artikel yang lain. Contoh dekat sini. Macam mana kita nak tulis what is the sebetulnya tu Prisma. Okay, dekat sini. Kalau kita nak explain ni contoh lah ya, kita ambil nak explainkan Prisma itu. Okay, macam ni. Oh, dia tulis macam ini, digunakan untuk systematic review. Kita dapat idea dekat sini. Ni satu idea. Ni ada rujukan ya. Ni rujukan dia. Nombor 27. Prisma statement is used to guide the reporting of this systematic review. Ni kita dapat satu information dekat sini. Kemudian di sini kita dapat juga satu information mungkin. What is Prisma dekat sini? Cari pula Prisma. What is Prisma? So kita dapat pelbagai information. Cuba kita masukkan ke dalam punya kita penulisan kita. So kemudian kita
reparaphrase, restructure. So my point here, bila kita nak menulis bahagian prisma sebagai contoh, okay, bahagian prisma dekat sini, kita tengok pula bahagian orang yang discuss prisma dan apa informasi yang ada pada artikel ini. Okay, prisma dia explain this one, dalam konteks ini dia explain this one. So kita dapat the different information dekat sini. So kita bawa dalam artikel kita combine pelbagai the different information ini, so jadikan dalam artikel kita tulis, kita analyse. Tetapi kalau macam ini kan ada reference. So kita perlu check this reference, nombor 27. Sebab yang mengatakan prisma adalah to guide the reporting adalah yang nombor 27, not this article. Masukkanlah dalam kita punya artikel. So easy. So point kita, bila kita bercakap buat suatu topik, bercakap prisma, just focus on prisma. Cari beberapa artikel tu yang cakap pasal prisma dekat sini. Tengok lagi ada artikel kan, compare lagi apa information yang ada, apa yang tak ada, masukkan dalam punya kita. Okay, kita tengok lagi dekat sini. Okay. Kita dapat lagi new information dekat sini. Okay, guideline to include. Okay, this one. Siapa yang cakap? This Liberati ni cakap. Dapat lagi different information. Is it correct? So kita akan kaya information. Jangan nanti tulis apa yang kita faham dulu betul-betul baru kita tulis. Tu lambat. Okay. So tulis dulu paraphrase. Apa information dekat sini kita paraphrase. Apa yang kita dapat. Dan bila kita tulis di dalam ayat kita, dalam kita punya assignment, so kita jangan menulis sama dengan orang yang tulis ni. At least the main idea yang dia sampaikan sama. Kemudian still kita need reference to support. Sama juga nak cakap nanti bahagian ini, tengok pula bahagian dekat sini. Apa dia, macam mana dia buat. Okay, itu yang saya cakap itu. Di dalam kita menulis ni like mind puzzle, kita kan, macam mana kita nak arrange the idea kita. Okay, nanti pada data sources dia cakap macam mana. Idea dia macam ini, tulis macam ini. Dia gunakan Eric, dia gunakan ini. Mungkin kita menggunakan berbeza. Tetapi mungkin cara kita nak tulis boleh follow this one. Okay. And jangan ambil sebiji-sebiji pula cara menulis ni. Kita boleh compare pula another. So kita ada the new one, cara menulis pelbagai combination of the article. So kita dapatlah something yang baru. Ya kan? Tu dia. Sama juga untuk literature review nanti. Okay? Bila nanti kita bercakap tentang tadi apa? Modeling. Okay? So carilah beberapa artikel yang modeling. Modeling, cari beberapa artikel modeling, tengok konsep dia. Nanti bila kita buat LR, tengok pula artikel-artikel yang dah publish tu, tengok buat modeling. Macam mana dia tulis, sebab tu kita compare kan, kita masukkan dengan punya kita. So kita make sure every single sentence itu mempunyai different information. Itu sudah dibaca. Okay. Okay, ini untuk ini. Kemudian saya nak tunjuk hari tu kita ada APA. Ada APA ya. APA. Okay, APA dekat sini. Ni jangan lupa. Ada APA. So saya dah bagi contoh dekat sini. Kalaulah source kita itu adalah book and ebook with DOI. Okay. Macam mana tulis? This one. Okay. So saya nak tunjukkan satu sahaja contoh artikel sebab ini mungkin yang banyak kita gunakan artikel with DOI from research databases. Okay. Kalau reference with APA 7 style, okay. Kalau the author lebih daripada 2 orang, okay, lebih daripada 2 orang, okay. Saya Rian contoh. Contohnya ya, Adam dan apa ya, inilah contoh 2020. Okey,
Tengok contoh nak menulis kat sini. Ini ada 3 orang. Okay. Untuk APA 7 style, yang lebih daripada 2 orang, kita kena tulis walaupun dia pertama kali kita tulis. Kita kena tulis macam ni. Dan at all 2020. Okay. Untuk APA 7. Meskipun nama ini baru pertama kita tulis di dalam artikel kita. So kita perlu tulis this one. Rian indicated that. Ini di luar daripada bracket. Okay. So macam mana kalau dia ada di belakang sentence? Sama juga. Kita tulis macam ini. A concept, contoh ya, is bla bla bla. So ada kurungan. Okay. Yes. Ini. Konsep, saya lupa. Kalau bukan di dalam, kalau kita tulis nama dekat depan, kita tak perlu koma dekat sini. Just tulis macam ni. Okay. Kalau dekat belakang, kena ada koma macam ni. Okay. Ini untuk outer yang lebih daripada 2 orang. Okay. Faham ya? Pertama, ini untuk last. Okay. Kita ambil yang 2 orang. Contoh. Rian dan Adam. Sini. Di sini ditulis N, bukan simbol. Okay. Ditulis N kat luar. 2020. Okay. Macam mana dekat belakang? Okay. Our concept is sini. Kalau dia dekat belakang, Rian, di sini baru ada simbol. Adam. And comma. Adam, sorry. Baru gunakan simbol. Di dalam bracket baru gunakan simbol. Di luar bracket gunakan ni, word. Ini untuk yang 2, ini untuk yang 3. Saya tunjukkan artikel sahaja ya, sebab ini yang banyak yang akan kita refer. Kalau untuk yang gunakan buku ke atau yang lain ke, boleh tengok dekat sini. Ini ada contoh yang saya dah bagi. Okay. Ini adalah dalam body. Body paragraph kita. Macam mana dekat reference list? Kita buat dekat sini. References. Okay. References. Highlight. Okay. Mana kita punya guideline? Ni dia cara nak tulis dekat sini. Okay. So kita ambil lah satu artikel lah. Mungkin nak tulis manual pun boleh. Siapa yang menggunakan, mungkin dah ada yang dengar dengan Mendeley for reference, for managing reference, boleh juga. Tapi kalau tak ada, cuba boleh juga gunakanlah idea ini. Kita Google Scholar. Kat sini. Let's say lah kita ambil satu artikel ni. Okay. Kita copy dia title. Ini yang paling simple lah ni. Macam ni. Okay, dah dapat kan? Siapa tadi? Cohen. Kita tengok tadi. Cohen kan? So apa yang kita perlu buat? Kita tengok start dekat sini. Ambil APA style ni. Kita copy. Okay, kita copy. Copy. Okay. Kita betulkan dulu. Supaya sedap baca. Time. Command. Apa ya? Betulkan dulu. So apa kekurangan daripada Google Scholar ni? Untuk APA 7 style, kita perlu DOI. DOI perlu complete macam ni. Okay. So di sini dia tak provide. Macam mana kita nak pergi? Kalau kita buat manual lagi lah, kita pergi dekat mana tadi? Artikel ni. Kita ambil kat sini. Sebab dekat sini dia akan, rasa saya how to set this article pun rasa ada. Okay, set this article. Betul, ada ni. Dekat sini pun ada. Tetapi kalau yang jenis tok-tok tu dia akan bagi macam ni lah. Let's say dia tak bagi. Let's say dia tak bagi contoh. Kalau ada bagi, dia boleh copy kat sini. Okay. Dia copy. Tapi what is the main problem here? Okay. Ini tak complete. Ini dia bold. Sedangkan APA style, dia berbeza. Okay, tengok dekat sini. So, perlu ini kena complete. Nama kena complete.
Kena complete, kita ambil this one. Ini yang betul kalau menurut Seven Style. Ini kita tukar. Okay. Ni berbeza. So tak buat ni yang berbeza ni, sangat berbeza dia. Okay. Dia mungkin tidak menggunakan APA. So mungkin kita nak ambil ini sajalah. This one. Ambil dekat sini, copy di sini. Betulkan dulu supaya nampak cantik. Okay, Times New Roman. So macam ni saya nak tulis. So hanya word dekat sini yang capital. Selain semua itu adalah kecil. Okay, untuk title. Sedangkan untuk title journal, every word mesti besar kecuali yang macam ini, in, and ke, ataupun yang conjunction perlu kecil. Selain daripada itu, ni kena besar ni. Cuba perhatikan. Kemudian kena italic sampai dekat sini, volume dia ni. Issue dia ni. Volume. Ni volume. Okay. Warna ini adalah issue dia. Ini adalah page number. Untuk APA 7 Style, kita masukkan DOI dan perlu tulis macam ini. Okay, faham? So nanti kalau ada dekat sini M dia besar, so salah lah tu. So ini kena kecil. Okay, pay attention this one. Ini cara tulis dia beza. Sebetulnya tu dia kena tahun ni kat depan ini. Okay, itu salah satu cara nak menulis rujukan. Ini saya dah explain, ini saya pun dah explain. Saya explain ini saja sebab ini yang akan selalu kita gunakan. Nanti kalau ada yang nak menggunakan buku ataupun web page, boleh refer kepada sini. Okay. Okay, cuba saya imbas lagi sikit apa yang kita yang mudah-mudahan saya dah complete semuanya dah. Okay, ni dah siap. Okay, saya rasa itu sahaja. Nanti apa-apa boleh kita bincangkan. Harap ini boleh membantu lah ya. Okay, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.